nak cerita pasal berpantang dan meroyan. Apa kaitannya? Apa kaitannya meroyan ni dengan berpantang? Kan? Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat pagi pula. Selamat petang semua. Selamat pagi. Macam cikgu pula hari ni. Okay, hari ni kita live lagi. Kita nak cerita pasal berpantang dan meroyan. Apa kaitannya? Apa kaitannya meroyan ni dengan berpantang? Kan? Jadi kita nak cerita hari ni. Kita tunggu sekejap, tunggu siapa-siapa yang ada dengan Kak Ija untuk masuk dan yang nak dengar tu boleh masuk. Tunggu korang masuk dulu. Kak Ija hold dulu sementara, okey? Ada siapa dengan Kak Ija? Kita nak cerita pasal berpantang dan meroyan. Apakah kaitannya berpantang dengan meroyan itu? Okey, siapa yang dengan Kak Ija? Kak Ija ucapkan terima kasih. Hari ni kita hari Isnin dah. Jadi kita nak nak membincangkan sebab baru-baru ni Kak Ija ada mengetengahkan satu posting daripada seorang adik ni di dalam Twitter yang mengatakan dia mengalami postpartum, dia mengalami baby blues. Sebenarnya dia mengalami baby blues. Bila Kak Ija post pasal ni, Kak Ija tengok rupa-rupanya ramai lagi orang yang mengalami perkara yang sama. Rupa-rupanya banyak, Kak Ija dapat banyak retweet, banyak perkongsian yang mengatakan mereka mengalami perkara yang sama. Mengalami perkara yang sama, mengalami perkara banyak story yang diorang share, mengatakan diorang mengalami, menghadapi situasi yang sama dengan adik ni. Okey, jadi kita nak cerita. Apakah kaitan berpantang dengan depression ni? Apakah kaitannya? Kenapa orang dulu-dulu suruh berpantang bagi mengelakkan berlakunya depresi ini? Okey, jadi hari ni itu yang Kak Ija nak ketengahkan, kan? Apa pandangan orang dulu-dulu pasal depresi ini dan macam mana orang dulu-dulu menangani permasalahan ini. Mungkin sekarang kita ada medication yang boleh diambil, kan? Daripada segi perubatan modernnya dia ada mungkin ada counselling, kan? Mungkin ada medication perubatan yang disubscribekan untuk kita, kan? Jadi itu adalah daripada cara dahulu. Sekarang ni kita nak bercerita daripada secara sekarang. Jadi ada sesiapa dengan Kak Ija minta komen hi sikit. Minta komen hi, minta komen-komen sikit sebelum kita mulakan. Okey, sebelum kita mulakan kerana ini adalah topik yang sangat Kak Ija rasa sangat penting juga untuk adik-adik tahu bagi mengenal pasti untuk memberi pemahaman supaya kita tidak kita tidak ambil mudah, okey? Kita tidak ambil mudah. Okey, pertama sekali kita bercerita pasal proses bersalin, ya, proses bersalin. Proses bersalin ini adalah satu proses yang tidak mudah, ya, tidak mudah. Kita nak kena cakap proses bersalin ini adalah satu proses yang panjang. Kita ada contraction, kita ada meneran, kita ada proses jahitan, kita ada proses nak mengeluarkan uri, kan? Dia ada banyak-banyak proses dan proses ini adalah bukanlah proses yang mudah. Itu bagi yang bersalin normal, bagi yang bersalin Caesar pun ada prosedur dia yang sangat hektik yang perlu dilakukan, major operation. Ada yang dah contraction sampai jalan dah buka 9 cm baru nak kena operate pula sebab bahu terlekat, contohnya emergency Caesar dan sebagainya. Ini adalah satu proses sebenarnya yang sangat akan memberi trauma kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang bersalin anak pertama, yang tak ada pengalaman macam mana nak push. Sekali anak besar tak boleh nak push, tak pernah rasa lagi contraction tu macam mana. Jadi diorang tak boleh nak fikir lagi apa yang bakal kita hadapi dalam tempoh bersalin itu. Okey, jadi banyak sebenarnya yang perlu kita kenal pasti, kena banyak pengetahuan sebenarnya nak bersalin ini. Bukan sahaja pasal
Nak mengandung pun kena ada ilmu, nak bersalin pun kena ada ilmu, nak melahirkan anak pun kena ada ilmu. Nak membesarkan anak pun kita kena ada ilmu. Jadi kena ada jati diri yang kuat. Wanita-wanita yang nak bersalin kena bersedia pada perkara-perkara yang paling teruk. Okey, pada perkara-perkara yang paling teruk kena bear in mind yang kalau macam ni kita macam ni. Okey, jangan terlampau weak. Okey, sebabnya kita akan menggunakan tenaga, mental dan fizikal yang sangat banyak dalam masa tempoh daripada tempoh contraction. Daripada keluar tanda je kita dah start akan mulalah proses kita yang mana kita akan berjuang sebenarnya. Nak melahirkan ini adalah proses yang di mana kita ni berjuang. Berjuang ya. Okay, dia nak tulis berjuang. Okay, proses berjuang. Berjuang nak melahirkan nak berjuang nak melahirkan anak yang baru kan. Jadi bagi ibu-ibu yang baru nak bersalin anak pertama sangat penting untuk ada ilmu. Okay. Jadi apa kaitannya Kak Ijah berpantang ni dengan meroyan ni dengan berpantang? Kenapa orang dulu-dulu selalu cakap kena berpantang nak elakkan meroyan? Apa kaitannya? Sebabnya saya baca orang ni dia lepas dia bersalin dia terus dah dapat halusinasi inilah, dia terus dah dapat ketidakselesaan, dia terus dah dapat rasa yang sangat down ya. Okey, kita bercerita daripada segi orang zaman dulu-dulu. Kita tak cerita pada segi perubatan moden ya. Kita nak bercerita pada segi pemahaman orang dulu-dulu dan macam mana dia orang menangani permasalahan ini. Macam mana dia orang bawa hal ini. Hai Ahila, Suhaili, apa khabar? Kan? Macam mana dia orang bawa isu ini supaya ianya tidak melibatkan ramai orang. Dia orang menangani, dia orang taruh barrier. Macam mana sebenarnya yang dia orang buat batasan supaya tidak teruk. Jadi orang ibu-ibu yang bersalin ni. Okey. Pertamanya daripada segi proses melahirkan, macam Kak Ida cakap tadi, proses melahirkan ini adalah sangat hektik, sangat traumatik ya, traumatik bagi ibu-ibu yang terutamanya bagi ibu-ibu yang bersalin anak pertama. Setiap orang mempunyai tahap kesakitan yang berbeza. Okey, ada orang dia sangat kuat tahan sakit. Ada orang yang sangat weak dalam menahan sakit. Ada orang yang proses bersalin dia itu sangat lama dan sangat menyakitkan. Ada orang direzekikan Allah dengan proses bersalin yang mudah dan tak menyakitkan. Jadi setiap individu itu dia mempunyai pengalaman yang berbeza ketika melahirkan. Okey? Pengalaman yang berbeza ketika melahirkan ini yang boleh membawa kita kepada emosi yang tidak stabil. Okey, ada orang mengalami pengalaman bersalin yang sangat teruk. Okey, pengalaman bersalin dia yang sangat teruk dengan keadaan sekitar dia yang tidak membantu. Kadang-kadang bukan pasal tak membantu, pasal kat sekitar kita ni kita tak boleh nak suami nak tolong tengokkan kan, ibu tak boleh nak tolong tengokkan kan. Jadi kita tak tahu lagi nak buat apa. Saya tak tahu nak buat apa. Baby menangis, saya tak tahu nak buat apa. Nak pegang baby pun tak berapa biasa. Tak tahu nak susukan baby. Susu tak berapa keluar kan. Jadi tekanan-tekanan ini mengakibatkan ibu-ibu tersebut mula merasa weak. Weak kenapa sebenarnya? Kenapa yang nak rasa weak? Kak Ija banyak baca orang lelaki kata kenapa yang nak rasa weak? Awak beranak kan, bukan kenapa yang tiba-tiba nak bunuh anak, nak tekuk anak. Ini bukan pasal saja suka-suka ya, ini bukan pasal saja suka-suka kita nak ada rasa nak tekuk mulut anak menangis, bukan saja suka-suka. Kena tahu daripada segi perawatan tradisional lah kita cerita ya. Orang dulu-dulu percaya yang bila kita mengeluarkan darah kotor ini bau dia sangat kuat ya. Bau dia sangat kuat bukan pada kita, pada benda-benda halus. Pada perkara-perkara halus. Pada benda-benda halus, bau dia sangat kuat sampai 7 padang bola pun diorang boleh bau. Ini daripada cerita orang tua-tua dulu. Darah bersalin ini, setan ni 7 padang bola pun dia boleh bau dan diorang memang suka ibu-ibu yang lemah ini.
Ibu-ibu yang lemah ketika selepas bersalin adalah target yang sangat disukai oleh syaitan-syaitan. Okay, sebab tu orang dulu-dulu dia orang buat macam-macam macam-macam perkara nak mengelakkan ibu-ibu ini daripada kena ganggu syaitan. Sebab orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu banyak yang membela, banyak yang ada amalan yang tertentu, ada yang macam-macam lah kan orang dulu-dulu. Jadi banyaklah yang orang dulu-dulu ni dia sediakan macam tak kena taruh. Contohnya ya, kita tak tahu dia kena ada surah Yasin dekat ibu yang berpantang, kena ada benda tajam kan, kadang-kadang kena ada apa bawang merah punya kulit kan. Ini adalah apa yang dipercayai boleh mengelakkan anasir-anasir ini. Okay? Jadi kita kena tahu yang benda ini sebenarnya disebabkan oleh diorang nak mengelakkan hasutan-hasutan ni, nak elakkan ibu-ibu ni daripada dengar. Tak boleh nak kata tidak sebab banyak orang yang dengar suara ni. Banyak orang yang ada berfikir kepada perkara ini. Tak boleh nak kata tidak, ini adalah juga dalam Islam pun ada kata syaitannya yang memang sangat suka membisik kepada ibu-ibu yang sedang baru lepas melahirkan ini. Ada juga syaitan yang sangat suka dengan baby yang baru lahir ini untuk bagi dia menangis sahaja, dan ini sebenarnya adalah untuk memberi tekanan kepada ibu, untuk memberi tekanan kepada kita supaya kita ni cepat meroyan. Sebenarnya ini adalah salah satu benda yang mengakibatkan meroyan. Okay? Jadi mentally health sangat penting, persediaan, dan kita kena tahu apa yang paling teruk yang kita boleh hadapi. Dan yang paling penting untuk mengelakkan meroyan ini adalah support. Orang dulu-dulu kata kenapa ya kena berjaga, kena ada orang jaga dalam pantang kan. Sekarang saya berpantang sendiri tak ada apa. Sebenarnya sebab support inilah yang dikatakan kena ada penjagaan. Okey, orang dulu-dulu dia menjaga kita dalam pantang adalah kerana mereka tahu support ini adalah sangat penting. Okey, sangat penting support ini untuk memberi kita keyakinan, untuk membantu kita mengurangkan rasa sakit. Sebabnya mindset kita ni adalah sangat penting ya. Bila kita lonely, kita akan lebih berfikir kepada kesakitan yang kita alami, terutama kalau nak caesar, kalau yang bersalin caesar susah nak bergerak kan. Nak bengkak susu, nak susukan anak tak boleh, tambah pula anak kuat menangis. Jadi benda-benda ini kita perlukan bantuan. Sebab tu orang dulu-dulu lebih mementingkan penjagaan dalam tempoh berpantang itu. Okey, adanya orang yang menjaga dalam pantang ini adalah untuk membantu daripada segi support kepada ibu yang melahirkan. Support ini bukan sahaja daripada kerja tapi juga daripada mendengar. Kita kena dengar apa yang dia luahkan, kita kena tengok keadaan dia, kena observe. Ibu-ibu yang lepas bersalin ini sangat perlukan observation. Jadi zaman dulu diorang memang akan observe ibu-ibu yang berpantang ini. Jadi diorang akan observe, tengok kan, tolong bantu dengan baby kan. Sebab diorang tahu yang ibu yang bersalin ini mempunyai menanggung kesakitan yang teruk. Okey, menanggung trauma yang teruk kan, nak mengelakkan daripada halusinasi dan perkara-perkara yang tidak diingini. Okey. Jadi ini adalah perkara kedua yang kenapa orang dulu-dulu kaitan orang dulu-dulu ada orang yang jaga dalam pantang dengan meroyan, supaya kita ada support. Sebenarnya kena ada support. Memang kalau boleh adik-adik, silalah tolonglah dapatkan orang yang boleh jaga adik-adik selepas bersalin sekurang-kurangnya 2 minggu. Okey, seminggu ke 2 minggu. Bila kita dah sihat, kita dah boleh hilang kesakitan kan, barulah kita boleh kalau nak berpantang sendiri tu pun masih perlu kekuatan juga. Okey, sekurang-kurangnya 2 minggu pertama silalah dapatkan orang-orang yang boleh menjaga kita. Carilah confinement lady ke kalau mak bapak tak boleh nak jaga, kalau adik-beradik tak boleh nak jaga, mak saudara ke siapa-siapa tak boleh nak jaga, tolonglah cari. Suami silalah rancang cuti anda seandainya isteri anda nak kena berpantang sendiri. Rancanglah betul-betul kerana ini adalah sangat penting. Jangan tinggalkan isteri anda bersendirian berpantang dalam tempoh awal. Tempoh awal berpantang ini sangatlah kritikal.
Okey, sangat kritikal. Macam-macam boleh jadi. Isteri boleh tumpah darah. Contohnya kalau kita ada uri terlekat di dalam kan. Kalau kita tinggalkan isteri berseorangan contohnya, dia mengalami tumpah darah akibat daripada uri ataupun jangkitan di pada rahim. Siapa yang nak bantu dia pada ketika itu? Dan kerana seandainya berlaku tumpah darah ini, keadaan adalah sangat serius ya. Sangat serius dan perlu tindakan yang cepat. Jadi sangat penting untuk ada orang yang menemani kita selepas bersalin. Jadi ini adalah perkara kedua. Perkara ketiga, apa kaitan ni berpantang dengan meroyan? Lagi nak cerita apa kaitan? Okey, macam ni ya, kaitan dia. Bila kita melahirkan, kita ni menghadapi kesakitan yang di luar kebiasaan ya. Kita ni ibu-ibu ini menghadapi kesakitan yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Okey, ada yang kena contraction sampai 8 jam, sampai 12 jam, dah 2 hari contraction kena induce, okey. Kesakitan ini adalah di luar kebiasaan yang biasa badan tanggung. Okey, jadi kita semua urat-urat kita ini stress up. Sangat stres. Termasuk juga mind kita. Otak kita pun sangat stres sampai ada operate je lah aku dah tak tahan dah nak menanggung sakit, nak bersalin ni, operate je lah bagi baby cepat je lah keluar, dah tak tahan dah nak bear the pain, nak tahan kesakitan itu kan. Memang ramai yang berasa macam tu. Jangan nak kata tidak, even Kak Ijah sendiri pun bila Kak Ijah rasa contraction itu sangat kalau yang sangat kuat tu kita rasa macam lambatnya nak bersalin, bila nak keluar ni, tak sabarnya, sakit sangat kan. Jadi benda ini melibatkan seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh kita bekerja nak membantu mengeluarkan baby ini, okay? Membantu mengeluarkan baby ini. Jadi daripada segi mindsetnya, kenapa ibu-ibu ini dia lepas bersalin tu dia rasa sangat penat dan perlukan rehat. Dia sangat bekerja keras. Macam kita bekerja setahun rasanya kan. Bila nak melahirkan itu rasa sangat penat, rasa sangat tertekan, dan ada ibu-ibu yang lepas bersalin pun dia masih lagi merasa tekanan itu. Badan masih lagi tak boleh nak adapt. Kepala pening berputar-putar, kepala ni peningnya, nampak tak nampak berbalam-balam mata kita. Jadi dekat situlah dibuatkan herba untuk membantu mengurangkan kepeningan. Okey, membantu mengelakkan angin meroyan itu naik. Meroyan ini kalau daripada orang dulu-dulu dikatakan daripada batu meriam. Batu meriam ni adalah angin, dia ada angin dia, angin meriam. Angin meriam inilah yang naik yang mengakibatkan kita jadi meroyan. Ini daripada pemahaman orang dulu ya. Doktor sekarang kata tak ada angin dalam badan. Angin tak boleh masuk dalam badan. Jadi Kak Ijah tak tahulah kan. Ini Kak Ijah cerita daripada apa yang Kak Ijah dengar dulu-dulu. Okay? Jadi bila angin meriam ni naik, ini yang kita nak elakkan daripada angin meriam ini naik, dan nak elakkan stres ini bertambah. Stres ini bertambah, dia buatlah satu kaedah di mana aktiviti-aktiviti ini dapat membantu ibu-ibu merasa tenang. Sebenarnya berpantang ini adalah pasal berehat. Korang dah penat, korang stres, boleh baca dekat posting Kak Ijah tu. Kak Ijah rasa 1000 orang bercerita perkara yang sama. Saya pun stres. Jadi benda ini bukanlah perkara yang tak betul. Benda ini adalah perkara yang betul. Stres selepas bersalin itu adalah betul. Dan orang memang hadapinya. Seandainya tidak dibantu, tidak dirawat, ini akan berlarutan. Ada juga yang berlarutan sampai tekup anak, sampai nak cekik anak. Ada cerita dekat dalam posting Kak Ijah tu, saya sampai cekik anak saya tekup dengan bantal. Suami baru perasan, saya tiba-tiba rasa macam adik-beradik cakap benda yang bukan-bukan, padahal tak ada pun. Ini adalah pasal gangguan emosi. Gangguan mainan dengar ni. Jadi kita nak bantu ibu-ibu ni berehat supaya dia dapat bertenang, dapat pulihkan badan ini dengan betul, supaya emosi dia betul, emosi dia sihat kembali. Bukan nak sihatkan badan saja, sangat penting penjagaan emosi. Sebab itulah dalam berpantang Melayu tradisional, macam-macam dia taruh dekat ibu yang
berpantang. Taruh pilis untuk membantu mengurangkan bala-bala mata supaya ibu boleh rehat. Mata tak nampak pening, kepala tak pening. Taruh param dekat badan ini supaya urat-urat ini rasa lega, badan ini rasa lega. Sakit yang kita tempuh ini adalah sakit yang sangat amat sangat ya. Kita nak bagi kelegaan semula kepada ibu-ibu ini. Taruh rempah barut dan pakaikan bengkung supaya tak rasa kosong, tak rasa bergegar-gegar, rasa lebih selesa, rasa lebih rapat kan, rasa lebih selesa lah, kita akan rasa lebih selesa. Bagikan pakai stokin supaya rasa kepanasan, tak rasa sejuk. Punyalah special penjagaannya kerana apa orang dulu jaga pasal ni, kerana dia tak nak bagi kita meroyan. Dan meroyan ini adalah apa yang diceritakan oleh adik-adik ini tadi. Ini adalah perasaan yang nak cuba dielakkan dengan aturan yang ditetapkan oleh orang dulu-dulu untuk membantu ibu-ibu berehat dan memulihkan semula badan dan minda dia. Okey, jadi kat situlah kaitannya berpantang untuk membantu mengelakkan meroyan. Okey, untuk mengelakkan meroyan, kita tak nak bagi angin tu angin tu naik ke kepala kan. Jadi dekat situlah kaitannya kenapa kena berpantang untuk mengelakkan meroyan. Okey, support sangat penting, penjagaan sangat penting, minum herba untuk bantu pulih. Selagi kita sakit, selagi tu kita akan rasa stres. Betul ke tak betul? Kalau korang sakit, korang akan rasa stres. Sakit beranak ni bukan sakit main-main abang ramai yang kata, dah kalau beranak je lah, kenapa? Banyak suami-suami yang berkata begitu. Tetapi percayalah, sakit beranak ini adalah bukan sakit yang main-main. Kalau korang bersunat itu rasa sakit, beranak lebih sakit daripada bersunat. Okey. Lepas tu, kita nak bantu ibu-ibu ni berehat. Nak bantu ibu-ibu ni berehat, nak bagi tubuh dia pulih, nak bagi lukanya pulih. Selagi mana kita merasa kesakitan, kita akan ada stres. Selagi mana kita akan ada rasa tidak sihat, selagi itu stres itu akan ada. Dan berpantang ini adalah untuk membantu mengurangkan stres. Bukan stres pada otak sahaja, stres pada badan, stres pada rahim. Rasa rahim ni macam ada benda nak terkeluar ni. Rasa sakit sangat, macam ada benda nak terkeluar. Orang tak tahu. Kita cerita pun orang tak faham. Rasa celah kerangka macam ada benda tersekat. Memang sakit. Nak dengan luka jahitan lagi, nak berjalan susah, nak makan susah. Ini sebenarnya semua ini memberikan tekanan yang kuat kepada ibu-ibu yang melahirkan. Jadi dekat sinilah pentingnya kita berehat, kita berpantang dan kita dapat support yang baik ya. Kita dapat support yang baik daripada suami, daripada keluarga ya. Minta sangat supaya memberi support yang baik kepada isteri anda ataupun anak-anak anda yang nak bersalin. Ramai ibu-ibu zaman sekarang, maknanya ibu-ibu yang seusia Kak Ija kan, yang dah rasa macam tak rela, korang bolehnya suruh je suami korang jaga dalam pantang. Sebabnya saya pun sibuk dengan urusan saya. Okey, saya pun, ibu pun sibuk dengan urusan ibu. Tapi cubalah sayang sikit anak anda kerana anak anda pun, kalau dulu mak korang boleh jaga, kenapa kita tak boleh jaga anak kita? Kak Ija sebenarnya agak terkilan juga sebab ramai adik-adik sekarang yang terpaksa berpantang sendiri. Dan berpantang sendiri untuk anak pertama ini bukanlah mudah ya. Bukanlah mudah, sangatlah susah. Korang kena tahu yang bukan baby itu lahir senyum. Baby bukan lahir senyum saja ya. Baby lahir dia akan ada ragam dia. Dia menangis, ada yang kembung perut, ada yang angin pasang. Jadi banyak masalah yang korang bakal hadapi. Dan seandainya korang bersendirian menghadapi perkara-perkara ini, korang akan mendapat tekanan. Tekanan inilah yang sebenarnya yang tekanan daripada dalaman, tekanan badan yang sakit, dengan dengar suara, dengan darah bau, setan-setan sekeliling ni yang banyak memberi hasutan lagi. Inilah yang sebenarnya yang sangat melemahkan. Okey, ini yang sangat sebenarnya membuatkan korang lemah. Jadi sangat perlu kena ada support dalam pantang. Kena ada perubatan yang betul supaya kita pulih dengan cepat. Nak pulih cepat ni. Nak pulih cepat dalaman dan luaran. Bukan sahaja asyik-asyik nak suruh berpantang. Orang lelaki je punya kepentingan. Bukan kepentingan untuk suami. Ini adalah kepentingan untuk diri kita. Macam mana kita nak lahirkan ibu yang sihat untuk anak-anak kita. Kalau korang meroyan,
Tak bahaya ke dekat anak-anak korang? Tak bahaya ke kalau korang tekuk anak korang dengan bantal tu? Tak bahaya ke? Jadi benda ni lah orang tak nak berlaku pada korang. Benda ni lah sebabnya kita kena berpantang dengan betul. Kita kena ambil herba untuk membantu pemulihan. Supaya pemulihan itu berlaku dengan cepat. Okay? Bukan kata, doktor kata badan boleh pulih sendiri, tak payah berpantang. Jadi korang kena bear lah dengan apa yang korang dengar, apa yang korang nampak. Ada yang kata nampak benda tindih. Ini sebenarnya tak boleh kata tidak, memang wujud benda ini, sebabnya ini adalah perkara yang memang berlaku, memang berlaku. Okay? Even dalam Islam pun kata ada syaitan yang memang suka mengganggu ibu-ibu yang berpantang ini, ibu-ibu yang baru melahirkan ini, memang suka mengganggu bayi-bayi yang baru dilahirkan contohnya kan. Ini adalah perkara benar. Ini bukanlah perkara buatan ataupun rekaan semata-mata, bukan. Orang dulu-dulu pun walaupun mereka tidak pergi belajar luar negara, tetapi diorang memerhati, diorang memerhati dan diorang mencari konklusi ke atas apa permasalahan diorang. Tidak, takkan ada pisau, takkan ada tukul, takkan ada kerusi, takkan ada meja. Sebab ini adalah apa yang diorang buat berdasarkan keperluan. Okay, diorang invent berdasarkan keperluan. Kan tidak, takkan ada elektrik pun dalam dunia ini kalau bukan disebabkan oleh orang dulu-dulu memikirkan macam mana nak mengatasi masalah. Okay, sebab ramai Kak Ija rasa geram bila orang mengambil remeh pada tanggapan orang dulu-dulu, tanggapan orang dulu-dulu. Kalau orang dulu-dulu tak fikirkan pasal perkara ini, korang makan tak tahulah pakai pinggan ataupun tidak lagi. Okay? Jadi kena sangat-sangat walaupun kita moden, walaupun zaman dah berubah, dah 2020 ke je, 2020 dah tak payah berpantang, tak payah apa, tapi kenalah ambil tahu, kena kena kaitkan, sebenarnya benda ini bukanlah perkara yang remeh-temeh, bukanlah perkara saja-saja dilakukan, bukanlah perkara yang sia-sia sebenarnya. Ini adalah sangat penting untuk kesihatan ibu-ibu, terutama ibu-ibu sekarang. Korang tekanan sangat berat. Ya, tekanan kehidupan korang lebih berat sebab tu lebih ramai orang yang meroyan. Tengok sekejap meroyan, tengok sekejap meroyan, tengok sekejap meroyan, mesej meroyan. Isteri saya tak boleh, saya tak boleh tinggal isteri saya dengan anak. Kak Ija banyak dapat mesej macam ni. Kadang-kadang ibu meroyan ni dia mesej Kak Ija sampai pukul 2-3 pagi. Dia punya meroyan tu Kak Ija tak daya nak handle sebenarnya. Kak Ija kesian, tak tahu nak buat macam mana. Nak suruh makan ubat tak nak suruh berubat tak nak. Dia dengan dia punya pemikirannya yang dah dirasuk macam dah diterapkan dengan benda-benda yang dia dengar kan. Jadi sangatlah sukar sebenarnya. Bersedia daripada awal, bersedia untuk the worst. Sebab kita melahirkan ini, ibu-ibu terutama yang nak berpantang sendiri dan berpantang sendiri dengan anak-anak lagi kan, kena tahu yang baby ini lahir bukanlah dengan satu kerenah saja. Dia bukan nak susu, senyum saja, tidak. Korang akan ada baby yang akan menangis sepanjang malam. Korang akan ada baby yang kembung. Korang akan ada baby yang minum susu tapi minum susu termuntah sampai korang pun tak boleh nak fikir nak buat apa. Akan ada masa baby korang kena angin pasang, telur besar sebelah kan. Akan ada baby yang lactose intolerant, makan begok. Ini sebenarnya semua akan memberikan tekanan kepada korang. Jadi kena bersedia. Bukan lahir-lahir baby macam baby doll, bukan lahir-lahir keluar Barbie, bukan lahir-lahir keluar teddy bear, bukan. Jadi benda ini adalah alive, ini adalah the ugly truth, perkara yang memang benar-benar nak cakap tidak ke, nak cakap apa pun macam mana pun, memang benda ni lah yang bakal terjadi, memang benda ni lah yang busuk-busuk pun inilah yang korang kena hadapi. Jadi kena bersedia, kena well prepared. Bersedia dengan betul. Bukan bersedia bagai baby. Saya dah siap dah, bagai baby saya semua dah ready, tip top kan. Nak melahirkan, korang kena sediakan diri korang untuk menjadi seorang ibu. Nak jadi seorang ibu, korang kena pilih nak jadi seorang ibu yang sihat ataupun ibu yang berpenyakit untuk anak korang. Adakah korang kena pilih sama ada korang nak jadikan anak-anak korang tu mendapat pendidikan yang betul daripada korang ataupun tidak? Preparation, apakah preparation saya untuk menghadapi hari melahirkan? Adakah saya ni betul-betul mentally fit? Adakah saya betul-betul mentally fit? Suami pun kena mentally fit untuk mendapat baby.
Bukan suami, bini aku nak beranak. Okey dah tu, dah siap dah semua barang baby. Bukan hanya pasal barang baby. Pasal isteri kamu ingin melahirkan dan isteri kamu bakal menjadi seorang ibu. Begitu juga dengan anda bakal menjadi seorang ayah dan seorang ketua keluarga. Adakah kamu bersedia dengan consequences ataupun kebarangkalian yang akan terjadi? Sebab bukan, hidup ini bukan drama. Hidup ini bukanlah seindah terbitnya matahari kerana akan ada hujan di tengah hari. Macam tu berbalsapah aku. Kan? Bukannya semuanya indah-indah, akan ada permasalahan, akan ada kebuntuan, akan ada kekeliruan, akan ada pertelingkahan. Jadi benda-benda ini cubalah bersedia dan berkomunikasi dengan baik dengan isteri anda. Tengok keadaan isteri anda, kasihanilah dia kerana melahirkan ini bukanlah satu perkara yang senang. Melahirkan itu adalah satu perkara yang sangat sukar, sangat menyakitkan, sangat memberi trauma kepada sesetengah orang, dan persediaan itu adalah sangat penting. Ilmu itu adalah sangat penting. Jadi sekian dulu untuk Kak Ijah hari ini. Mungkin besok kita boleh sambung lagi pasal kaitannya lagi, sebab banyak lagi kaitannya Kak Ijah nak ceritakan, tapi Kak Ijah tengok dekat dah maghrib, jadi korang pun mungkin ada urusan lain yang nak diuruskan. Jadi kita sambung lagi besok borak-borak bebel Kak Ijah pukul 6 petang insyaAllah. Dan jangan lupa berpantanglah dengan betul, buat persediaan untuk berpantang. Persediaan ibu tu sangat penting, persediaan ibu sangat penting, persediaan ibu sangat penting. Bukan Kak Ijah kata Kak Ijah nak meniaga je, bukan. Sebenarnya korang tak kisah, korang carilah ubat lain ke, cari confinement lady untuk jaga korang, kerana persediaan ibu itu sangat penting. Cari orang yang betul-betul boleh jaga sekurang-kurangnya seminggu ke 2 minggu awal bersalin ya. Suami tolong uruskan cuti dengan baik. Tolong jaga isteri seandainya isteri anda berpantang sendiri, kerana ibu-ibu muda ni sebenarnya sangat weak dia punya, sangat lemah lagi dia punya hati ya kan. Orang dulu hidup dia orang susah, jadi dia orang dah biasa dengan kesusahan. Jadi generasi yang baru ni, generasi anak-anak Kak Ijah sekarang ni hidup lebih senang. Maknanya hidup tu tak adalah sesusah orang dulu. Jadi bila menghadapi kesukaran yang lebih sedikit, dia akan cepat rasa tension ya. Jadi ini adalah sangat perlu diberi perhatian dan sangat perlu bersedia ke arah yang paling teruk. Kena macam orang kata kalau banjir tu kena sediakan untuk banjir yang sampai atap bumbung lah. Macam tu Okay, sekian dulu daripada Kak Ijah. Jangan lupa share video ini seandainya dirasakan memberi manfaat. Sila pastikan adik berehat dengan betul seandainya adik berpantang, dan berilah support kepada adik-beradik kita ataupun orang sekeliling kita yang melahirkan, kerana support itu adalah sangat penting. Sekian dulu daripada Kak Ijah, berpantang by Nazira Frijan. Keep dara, always dara. Dengarlah Kak Ijah punya jingle yang terbaru tu. Always dara. Jangan lupa jumpa Kak Ijah besok pukul 6 petang ataupun 6 ke 6.30 lah macam tu ya. Kita tengok keadaan macam mana kesibukan, tapi Kak Ijah harap setiap petang Kak Ijah dapat berjumpa dengan korang, berkongsi bebel-bebel kat korang. Kalau korang rasa ada benda yang tak betul ataupun nak Kak Ijah kongsi, nak berkongsi dengan Kak Ijah pun tak ada masalah. Kak Ijah pun bukan pandai sangat, Kak Ijah pun belajar daripada orang dulu-dulu juga, dan setiap orang mempunyai cabang ilmu yang berbeza. Tak apa kalau nak berkongsi ataupun nak menegur Kak Ijah boleh terima insyaAllah. Dan yang baik itu daripada Allah dan yang lemah itu adalah daripada Kak Ijah sendiri. Semoga korang mendapat manfaat yang berpanjangan daripada perkongsian Kak Ijah ini. Sekian dulu Al-Fatihah untuk kedua ibu bapa kita, dan terima kasih suami kerana menjaga adik-adik saya di luar sana masa berpantang. Terima kasih ya Babang, terima kasih adik-adik. Bye-bye. Assalamualaikum, jumpa lagi esok.